Sekularisme berasal daripada perkataan seculum yang bererti dengan dua konotasi waktu dan lokusi dalam bahasa Latin. Ia juga bermaksud memisahkan aspek agama dari kehidupan di mana agama hanya melibatkan hubungan antara individu dan penciptanya. 1.1 Penyataan masalah. Cian, pemikiran tidak beragama dalam kalangan belia Islam di Malaysia. Humanism Min 2.94 Sisian Piawai 0.37. Dan kedua, Secularism 2.42 untuk Min dan sisihan piawainya 0.32. Apa yang boleh disimpulkan daripada kajian tersebut? Perbezaan antara kedua-dua pemikiran tidak beragama yang tertinggi hasil kajian itu tidak ada banyak perbezaan di antaranya. Maka, fahaman sekularisme banyak mendominasi belia-belia negara Malaysia. Sehubungan itu, kajian ini telah dijalankan bagi mengenal pasti implikasi pengaruh sekularisme terhadap masyarakat Islam di Malaysia. Kajian ini mempunyai 3 objektif, iaitu mengkaji faktor wujudnya fahaman sekularisme di dalam masyarakat Islam, menganalisis kesan fahaman sekularisme terhadap masyarakat Islam dari segi sosial, ekonomi dan politik, dan juga mengenal pasti langkah pencegahan daripada berlakunya penyebaran fahaman sekularisme. Kajian yang digunakan ialah kaedah deskriptif kualitatif dengan jenis penyelidikan perpustakaan. Dibuat dengan melayari internet untuk mencari sumber seperti e-book, artikel, jurnal dan blog bagi mendapatkan info yang berkaitan dengan kajian yang dilakukan. Titik permulaan sejarah sekularisme ini bermula di Eropah pada pertengahan Masihi. Kesan daripada kongkongan ahli gereja telah munculnya zaman kegelapan pada tahun 1517. Gerakan Reformation ditubuhkan bagi menentang penyelewengan gereja Katolik. Akhirnya pada 1789 berakhirlah zaman kegelapan dan muncullah ideologi sekularisme. Kepercayaan fahaman sekularisme ini diperkuatkan lagi di dalam kalangan masyarakat Eropah apabila sebahagian ahli falsafah dan cendekiawan telah mendakwa bahawa fahaman ini sememangnya ajaran dan kepercayaan kitab Injil. Menerusi sekularisme di Malaysia, fahaman ini datang bersama-sama penjajah British yang mengemukakan penjajahan pangkor. Salah satu isi syarat penting di dalam penjajahan ini ialah residen Inggeris mendapat kuasa untuk mengubal urusan pentadbiran. Hal ini telah menyebabkan cabut tangan pihak Inggeris sekaligus memisahkan agama Islam di dalam sistem pentadbiran. Pertama adalah pergolakan di gereja. Perangai golongan gereja telah berubah sangat ketara sekali, penyelewengan telah berleluasa sampai maruah mereka jatuh di kalangan masyarakat. Selain itu, perkembangan teknologi binaan dan proses pembangunan masyarakat telah menyebabkan mereka alpa akan nilai-nilai agama Kristian mereka sedikit demi sedikit kerana mereka mula berlumba-lumba untuk memperoleh kekayaan dan harta. Pelbagai teori baru dikeluarkan oleh tokoh-tokoh yang berbakat semasa perkembangan ilmu. Sesetengah masyarakat tidak dapat menerima perkembangan ini kerana ahli-ahli astronomi mengemukakan teori yang berlawanan dengan agama Kristian mereka. Campuran fahaman menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan masyarakat atas perkembangan yang mereka lalui. Mereka cenderung untuk mengejar keseronokan dan kemewahan baru yang berlainan dan berlawanan dengan ajaran mereka dan ketuhanan mereka. Seterusnya, perkembangan ekonomi yang tumbuh dengan cepat. Masyarakat dunia barat mengetepikan nilai agama mereka kerana mendapat rangsangan dari kebangkitan ekonomi yang maju. Pengaruh ilmu falsafah moden juga mempengaruhi wujudnya sekularisme di kalangan masyarakat barat. Timbulnya kealpaan tanggungjawab di kalangan para pendeta dan paderi Kristian terhadap aktiviti agama di gereja dan biara kerana pelibatan mereka dalam ilmu falsafah yang jelas telah menarik perhatian mereka. Akidah dan pemikiran. Pemikiran dan akidah umat Islam semakin rapuh disebabkan oleh pendapat dan aliran fahaman barat. Kesangsian terhadap Al-Quran, Rasul, para malaikat, hari kiamat dan qada dan qadar menjadi punca. Umat Islam tidak membawa hal-hal Islam seiring dengan keduniaan seperti sosial, ekonomi, politik dan lain-lain. Aspek sosial. Fahaman sekularisme memberi kesan terhadap gaya hidup dan cara manusia bertindak. Ia membawa kepada keruntuhan moral dan akhlak dalam masyarakat Islam seperti jenayah, rogol, penderaan, arak dadah dan homoseks. Sekularisme menjadikan seseorang tidak mementingkan agama kerana agama hanya untuk ibadat sahaja. Aspek politik.
Kaedah memisahkan aspek politik daripada hal keagamaan berlaku dalam fahaman ini. Matlamat adalah untuk mendapat pengaruh, pangkat dan kuasa, bukan untuk memikul amanah sebagai khalifah Allah. Sistem politik diamalkan adalah untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk kebajikan rakyat. Contohnya politik wang atau memberi rasuah. Hal ini telah menunjukkan bahawa sistem berteraskan riba masih wujud. Konsep ini sudah lama dipraktikkan dan menjadi punca kejatuhan negara. Bagi aspek pendidikan pula, terdapat banyak penyelewengan akidah dan fakta-fakta sejarah telah berlaku, di mana sejarawan barat telah diagungkan, tetapi ia sebenarnya telah meracuni pemikiran-pemikiran umat Islam. Ini telah menunjukkan bahawa para sukela telah berjaya memesongkan undang-undang Islam dan mempengaruhi umat Islam daripada beramal dengan agama sebenar melalui kemajuan dan kemodenan. Menuntut ilmu Islam bagi menghidupkan sunnah dalam kehidupan seharian. Kita hendaklah bersatu padu serta menolak dan mengkritik para intelektual sekular agar fahaman sekular ini tidak menular dalam fikiran umat Islam. Seterusnya, kelas pengajian agama untuk memberi gambaran sebenar kepada umat Islam tentang bahayanya sekularisme ini dan mengajar mereka untuk menguasai prinsip-prinsip Islam. Yang ketiga, meninggalkan sikap mengagung-agungkan tamadun barat yang kononnya membawa kemajuan dan kemodenan. Sebaliknya, kita haruslah menyanjungi pemerintahan agama Islam agar dapat mengembalikan zaman kegemilangan tamadun Islam. Selain itu, menetapkan undang-undang. Undang-undang dapat menjamin keseimbangan dan kesejahteraan umat Islam. Oleh yang demikian, pihak berkuasa mestilah mengharamkan segala media yang boleh merosakkan nilai murni Islam. Pihak kerajaan dan NGO boleh mengagihkan Al-Quran secara percuma kepada seluruh umat Islam tanpa mengira kedudukan bangsa, dewasa, kanak-kanak dan sebagainya beberapa kali seminggu, dan masyarakat yang mempunyai kurusan agama boleh mengajar mereka untuk memahami serta mengamalkannya dalam kehidupan seharian berdasarkan panduan Al-Quran. Secara rumusannya, faktor kemunculan sekularisme, kesan sekularisme dan juga langkah-langkah untuk mengatasi sekularisme dapat dikenal pasti melalui kaedah penyelidikan perpustakaan yang digunakan sebagai metodologi kajian. Faktor kemunculan sekularisme juga dapat dirumuskan seperti pergolakan di gereja, perkembangan teknologi, perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan juga falsafah. Manakala kesan-kesan sekularisme juga terbahagi kepada beberapa aspek seperti akidah dan pemikiran, sosial, ekonomi, politik, perundangan dan juga pendidikan. Akhir sekali, langkah-langkah untuk mengatasi sekularisme dapat dirumuskan seperti umat Islam haruslah berpegang teguh terhadap ajaran Islam, menuntut ilmuwan Islam, meninggalkan sikap yang mengagungkan ketamadunan barat, mengadakan kelas pengajian agama, pihak yang berwajib haruslah mengagihkan halaqah Al-Quran dan menetapkan undang-undang Islam. Kesimpulannya, kesan daripada fahaman sekularisme ini menunjukkan umat Islam tidak boleh memandang remeh tentang isu sekularisme ini. Setiap umat Islam mestilah berpegang kepada ilmu agama Islam yang sebenar dan berwaspada terhadap tafsiran palsu.